Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada para penonton yang dikasihi sekalian. Pada sesi kali ini, kumpulan kami akan membincangkan mengenai tajuk ilmu falak di dalam Al-Quran. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan ilmu falak? Ilmu falak yang lebih dikenali sebagai astronomi merupakan satu bidang yang mana ia adalah kajian terhadap pergerakan jasad samawi, ruang angkasa, persekitaran bintang dan alam semesta yang keseluruhannya dilakukan secara teori dan cerapan dan sebagainya. Ini dapat difahami melalui firman Allah dalam surah Yasin ayat 40. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Mafhumnya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat di atas menjelaskan bahawa matahari dan bulan bergerak dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Matahari tidak akan muncul pada waktu malam, manakala siang dan malam pula bergilir-gilir menggantikan antara satu sama dengan lain. Setiap sesuatu di langit itu beredar pada orbitnya masing-masing menurut ketentuan Allah SWT. Jelasnya, ilmu falak adalah ilmu yang membincangkan mengenai pergerakan jasad-jasad samawi, khususnya bulan, matahari, bintang dan planet pada orbitnya masing-masing. Manakala skop kajian bidang falak ini terlalu luas kerana ia melibatkan alam cakrawala keseluruhannya. Walau bagaimanapun, di Malaysia, skop ilmu falak khususnya falak syar'i di jabatan-jabatan mufti tertumpu bagi tujuan penyempurnaan sesuatu ibadah, khususnya bidang-bidang yang berkaitan penentuan waktu solat, penentuan arah kiblat, penentuan takwim hijrah, penetapan anak bulan dan gerhana matahari serta bulan. Semua dah tahu kan apa itu ilmu falak. Jadi apa pula kepentingan ilmu falak menurut Al-Quran? Kepentingan ilmu falak yang pertama adalah untuk menentukan waktu solat. Hadis Nabi ini telah menjelaskan waktu-waktu solat ditentukan berdasarkan kepada pergerakan matahari ketara. Bagi menghitung waktu-waktu solat tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang pergerakan matahari. Perubahan yang berlaku pada pergerakan matahari akan mempengaruhi perubahan waktu solat setiap hari. Perubahan deklinasi matahari akan mengakibatkan perubahan altitude matahari dan waktu istiwa. Perubahan ini akan mengakibatkan perubahan waktu solat setiap hari mengikut lokasi masing-masing. Solat dilakukan dalam batas-batas waktu yang tertentu. Ia dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Konklusinya, ilmu falak telah mendapat tempat yang istimewa berbanding ilmu-ilmu lain kerana dengannya manusia, khususnya buat umat Islam, mampu mengetahui dua perkara ibadah terbesar umat Islam, iaitu penetapan puasa dan solat dengan lebih tepat melalui kajian objek samawi. Bismillahirrahmanirrahim. Kepentingan ilmu falak yang kedua ialah pemetaan dan ukur tanah. Cerapan dan pemerhatian terhadap posisi jasad-jasad samawi seperti matahari, bulan dan bintang sangat penting terhadap kerja-kerja ukur tanah untuk penghasilan pemetaan. Cerapan dan perhitungan yang dibuat terhadap jasad samawi ini dapat menyelesaikan beberapa perkara, iaitu yang pertama adalah penentuan azimut bagi sempadan sesuatu bidang tanah.
Yang kedua adalah pengkolerasian atau pengikatan sistem ukuran antara bidang-bidang tanah yang berpisahan. Yang ketiga adalah nilai-nilai latitude dan longitude bumi diperoleh. Dapat kita lihat di negara kita ini, kita mempunyai jabatan ukur dan pemetaan yang tersendiri di setiap negeri, yang mana fungsi mereka adalah menerbitkan produk falak dan astronomi, termasuk jadual arah kiblat, waktu solat, data ruya hilal dan banyak lagi. Lebih konkret lagi, aplikasi ilmu ini telah dibuktikan di dalam Al-Quran di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-16. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Yang bermaksud, dan ia mengadakan tanda-tanda panduan jalan, dan dengan bintang-bintang pada waktu malam mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju. Konklusi daripada poin saya ini ialah semua kajian dan dapatan ilmu falak melalui penerokaan terhadap objek samawi akan memimpin kita dalam menemui bukti dan keagungan serta kebijaksanaan Yang Maha Pencipta. Kepentingan ilmu falak yang ketiga pula ialah perhitungan waktu. Peredaran jasad-jasad samawi seperti matahari, bulan dan bintang memberi perhitungan waktu kepada manusia. Pemerhatian terhadap terbit dan terbenamnya matahari akan memberikan manfaat untuk perhitungan kalender bagi menentukan jam, hari, bulan dan tahun. Begitu juga dengan fasa-fasa bulan. Ia digunakan untuk penentuan awal kalender takwim Islam. Pemerhatian terhadap pergerakan bintang-bintang juga menyediakan cara yang praktikal bagi mengukur masa sama ada panjang atau pendek. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dari surah Al-An'am ayat 96. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Yang bermaksud, dan menjadikan matahari dan bulan untuk mengira waktu menurut peredarannya. Yang demikian itu adalah kuasa penentuan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Juga terdapat dalam surah Yunus ayat 5. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Yang bermaksud, dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah randah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Jadi, setelah kita mendengar huraian-huraian yang telah diberikan oleh sahabat-sahabat kita, di sini kita dapat simpulkan bahawa terdapat banyak kepentingan ilmu falak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Melaluinya, kita memperolehi manfaat dan aplikasi astronomi yang digunakan untuk tujuan kehidupan seharian. Walaupun hukum mempelajari ilmu falak ialah fardu kifayah, tetapi umat Islam perlu berusaha menguasai semula ilmu ini yang satu ketika dahulu umat ini telah mendahului tamadun lain, di mana ketika itu tamadun barat masih lagi berada dalam zaman kegelapan. Pada zaman itu, umat inilah yang melahirkan banyak tokoh-tokoh cendekiawan yang pakar dalam ilmu falak, seperti Al-Battani, Al-Bairuni dan lain-lain lagi. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.